Assalamualaikum, salam sejahtera, Mutakhir edisi petang. Bertemu kita kembali bersama saya Nabila Samsudin di Sabah Hitolen TV. Kita ke tajuk utama. Dengan pujukan suami tewas, lelaki hilang selepas pergi memukat. Suspek kes bunuh diburu polis. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang semasa memukat ikan di pantai berhampiran Kampung Laminan, Kuala Penyu masih belum ditemui. Mangsa yang dikenali sebagai Sarizan Sani yang berusia 39 tahun dilaporkan hilang semasa sedang memukat ikan kira-kira jam 8.50 pagi kemarin. Dan operasi pencarian dilaksanakan beberapa agensi termasuk pasukan polis marin, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia serta agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Pengarah Maritim Sabah Labuan Laksamana Pertama Maritim, Datuk Muhammad Rosli Abdullah berkata, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan memasuki hari kedua. Menurutnya, pencarian diteruskan di 4 sektor dengan membabitkan keluasan sejauh 52 batu nautika persegi. Pelancaran Plan Induk Gas Sabah di Menara Petronas 2 pada hari ini telah dilancarkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur. Ia merupakan kerjasama antara Kerajaan Negeri dan Petroleum Nasional Berhad sebagai pemancu pelaburan dalam sumber gas asli Sabah. Haji berkata ini menandakan satu lagi peristiwa penting bagi Sabah selepas menandatangani perjanjian kerjasama komersial pada 7 Disember tahun lalu. Pelan itu mengetengahkan 3 peluang pelaburan utama yang berlainan ciri untuk sumber gas asli Sabah, iaitu pembinaan loji gas asli cecair dengan kapasiti 2.0 juta tan setahun di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sebitang. Seterusnya, kemudahan ini juga akan memberi peluang kepada Sabah untuk mengembangkan pengedaran LNG di seluruh negeri melalui aktiviti seperti sistem saluran paip maya, membolehkan lebih banyak perniagaan perindustrian dan komersial mengakses serta menggunakan gas asli sebagai sumber tenaga yang lebih bersih. Selain itu, kerajaan negeri akan mengambil peranan yang lebih menonjol dalam menerajui aktiviti pemasaran dan pengedaran gas dengan 120 juta kaki padu standar setiap hari. Bekalan gas akan disediakan bagi pembangunan industri utama di negeri ini. Niat seorang lelaki yang cuba terjun dari beranda dapur tidak kesampaian apabila dia berjaya dipujuk istrinya dalam kejadian di bandar ramai-ramai Jalan Nela pada malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 7.30 malam itu, mangsa berusia 30-an yang berada di tingkat 3 bangunan berkenaan ditenangkan, seterusnya berjaya ditarik masuk semula ke dalam rumah. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 7.37 malam. Susulan laporan itu, sepasukan 9 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerah ke lokasi kejadian. Menurut beliau, mangsa yang mengalami kecederaan ringan di bahagian kaki akibat terpijak serpian kaca turut diberikan rawatan awal dan diserahkan kepada pihak polis dan pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Parti Warisan mengambil pendekatan untuk menghormati keputusan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Warisan yang meninggalkan parti. Oleh itu, Warisan ingin meneruskan agenda yang lebih besar untuk membawa perubahan kepada politik negara. Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Muhammad Sapi Abdul berkata, beliau tidak mahu melihat nasib parti itu menjadi seperti Parti Bersatu Sabah yang berpecah sehingga wujudnya Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu atau dahulu dikenali sebagai Pertubuhan Pasok Memongun Kadazan Dusun Bersatu dan Parti Bersatu Rakyat Jelata Sabah, Parti Maju Sabah dan juga Parti Tindakan Liberal. Hujar beliau, tumpuan parti pada masa ini adalah untuk mengubah keadaan bukan hanya di Sabah tetapi di negara secara keseluruhan. Oleh itu, Warisan akan bekerjasama dengan parti yang sehaluan dengan perjuangannya. Keadaan cuaca tidak menentu perlu ditangani berdasarkan perancangan yang tepat bagi mengatasi masalah banjir di daerah Kota Marudu. Ahli Parlimen Kota Marudu Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ong Kilim berkata, langkah itu penting memandangkan situasi cuaca tidak menentu yang menyukarkan sebarang perancangan tempatan banjir.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian Al-Hebras Sabah dan Sarawak itu telah mengambil contoh keadaan semasa banjir yang memerlukan lebih banyak kemah bantuan bencana lebih daripada sebelum ini. Sehubungan dengan itu, perlu ada perancangan yang betul, anggaran pembelanjaan untuk akibat kerosakan infrastruktur asas, serta tindakan susulan untuk membersihkan jalan, saliran dan bekalan air dan elektrik. Dia berkata ia adalah usaha bersepadu semua pihak dari pejabat daerah hinggalah kepada semua agensi berkenaan. Seorang lelaki ditikam di belakang bangunan mapel karaoke dan lodge penampang baru penampang pada jam 3.34 pagi tadi. Pegawai penyiasat telah menerima panggilan telefon daripada bilik gerakan IPD penampang akan makluman daripada MERS 999. Pasukan siasatan BSJ IPD penampang kemudian bergesah ke lokasi kejadian dan mangsa telah dikejarkan ke Hospital Queen Elizabeth untuk rawatan kecemasan. Hasil siasatan awal di tempat kejadian melalui CCTV mendapati terdapat 4 lelaki mendekati mangsa dan salah satu lelaki yang mengeluarkan satu objek dipercayai senjata tajam dan menikam mangsa, dan hasil siasatan terhadap senjata ditemui di tempat kejadian. Hasil siasatan lanjut di zon kecemasan Hospital Queen Elizabeth mendapati mangsa ditikam di sebelah rusuk kiri dan pihak hospital telah mengesahkan mangsa telah meninggal dunia pada jam 8.38 pagi tadi. Saya Nabila Samsudin di Sabah Hitolen TV.